Perlu kita tahu 16 September ini adalah merupakan tarikh yang sangat-sangat bersejarah di dalam negara kita. Bukan saja di negara kita, juga di seluruh dunia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbanyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Sebelum itu saya ingin katakan welcome back to my channel dalam cerita Sabah. Jadi untuk kali ini cerita Sabah yang kita ingin utarakan ataupun yang ingin kita kongsikan kepada anda semua ya Wak, adalah berkenaan hari yang bersejarah yang kita lalui pada hari ini, iaitu 16 September tahun 2020. Pada tahun ini kita sekali lagi menyambut Hari Malaysia, yang mana Hari Malaysia ini adalah merupakan hari yang sangat penting, hari yang sangat bersejarah kepada kita, khusus kepada rakyat Malaysia. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan loceng yang ada di bawah ini. Jadi berbalik kepada yang saya katakan tadi, ya Wak, adalah berkenaan satu tarikh yang sangat penting di dalam negara Malaysia, iaitu tarikh Hari Malaysia, yang mana Hari Malaysia ini telah pun berlaku pada tahun 1963, 16 September 1963. Pembentukan Malaysia itu berlaku di atas cadangan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, Perdana Menteri kita yang pertama, yang mana dia mencadangkan 5 tanah jajahan ketika itu untuk menjadi sebuah negara dinamakan sebagai negara Malaysia. Yang 5 tanah jajahan itu dinamakan sebagai North Borneo, yang kini dipanggil sebagai Sabah, kemudian Sarawak, Singapura, Brunei dan juga Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Akan tetapi tanah jajahan ataupun negara yang pertama sekali keluar di dalam pembentukan Malaysia adalah negara Brunei, dengan sebab-sebab yang tertentu. Jadi kita tak perlu cerita lah ya Wak, berkenaan kenapa dan mengapa negara Brunei itu berpisah ataupun keluar daripada pembentukan Malaysia. Mereka ada sebab-sebabnya yang tertentu. Kemudian selepas negara Brunei keluar daripada negara Malaysia di dalam pembentukan Malaysia, minta maaf, Singapura juga mengikuti jejak negara Brunei untuk menubuhkan negaranya yang tersendiri. Jadi selepas keluarnya Brunei dan juga Singapura daripada Malaysia, maka tinggallah 3 buah negeri yang masih kekal sehingga ke hari ini, iaitu Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Jadi Wak, saya katakan seperti ini, Semenanjung Malaysia ataupun dahulunya dipanggil sebagai Tanah Melayu itu termasuklah negeri-negeri yang ada di dalam Semenanjung Malaysia itu. Bukanlah saya katakan yang negeri yang di Semenanjung Malaysia itu tidak masuk ya Wak. Jadinya kita perlu tahu juga apakah yang berlaku sebelum pembentukan Malaysia, dan khusus kepada negeri Sabah ini. Jadi Wak, pada mulanya itu cadangan pembentukan Malaysia ini tidaklah diterima baik ataupun tidaklah dipersetujui oleh para pemimpin-pemimpin daripada 3 buah negeri jajahan ini pada mulanya. Jadinya satu komplikasi ataupun satu perkara yang sangat besar yang perlu diambil kira oleh Tunku Abdul Rahman di dalam pembentukan Malaysia. Perbincangan demi perbincangan dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin daripada pucuk pimpinan wakil kepada negeri-negeri tertentu ini di dalam pembentukan Malaysia. Maka persetujuan itu mula berlaku walaupun banyak krisis yang sedang berlangsung ketika itu. Jadi saya khususkan kepada negeri Sabah untuk memenuhi permintaan rakyat Sabah ketika itu. Maka satu Suruhanjaya Kobalt telah
datang ke negeri Sabah pada tahun 1962 untuk melihat apakah rakyat Sabah ini ingin menyertai pembentukan Malaysia. Apakah rakyat Sabah ini bersetuju untuk membentuk negara Malaysia ataupun untuk menyertai negara Malaysia di suatu ketika dahulu. Jadi selepas daripada itu Suruhanjaya Kobol dan juga kita lihat kemudian datangnya wakil-wakil daripada bangsa-bangsa bersatu, United Nation Accession Team. Minta maaf ya Wak kalau saya salah sebut. Okey, yang mana ditubuhkan oleh Setiausaha Agung U10 atas permintaan negara Indonesia dan juga Filipina di dalam pembentukan Malaysia itu. Jadi apa nama dia ni, kedua Suruhanjaya Kobol dan perwakilan PBB ini mendapati rakyat Sabah secara keseluruhannya menyokong sepenuhnya di dalam pembentukan Malaysia itu. Jadi wujudlah apa nama dia di negara Malaysia. Walau bagaimanapun tarikh pengisytiharaan Malaysia itu ya Wak, apa nama dia ni, kalau kita lihat sejarah dahulunya, sebenarnya pembentukan Malaysia itu ditetapkan pada 31 Ogos 1963. Akan tetapi banyak kekangan yang berlaku ataupun banyak masalah yang berlaku, banyak perkara yang perlu diselesaikan lagi awak. Jadi Malaysia, pembentukan Malaysia itu ditangguhkan sehinggalah tarikh 16 September 1963. Namun demikian, North Borneo mendapat kebebasan ataupun mendapat kemerdekaan daripada penjajahan British, iaitu pada 31 Ogos 1963, yang mana Sabah ini diisytiharkan sebagai negeri yang bebas daripada penjajahan British. Apa nama dia ni, perkara ini diberitahu ataupun perkara ini disebarluaskan di seluruh negeri Sabah, yang mana pengisytiharaan ini telah dipersetujui oleh gubernur yang terakhir, Sir William Goode itu, dan Sir William Goode juga pernah menyampaikan ucapan tahniahnya kepada pucuk pimpinan negeri Sabah. Kemudian selepas daripada itu, Sabah sebelum pembentukan Malaysia menjadi sebuah negeri yang memerintah negerinya sendiri, yang dinamakan sebagai internal self-government sebelum pembentukan Malaysia. Nah, inilah yang perlu kita tahu serba sedikit. Bukanlah juga saya pandai dalam sejarah ya Wak, tetapi kita perlu tahu juga serba sedikit tentang pembentukan Malaysia ini. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi adalah sedikit input yang boleh kita bawakan, yang boleh kita ceritakan kepada anak cucu kita. Jadi bersempena Hari Malaysia ini, kami mengharapkan sebagai rakyat biasa ini kepada kerajaan Malaysia untuk melihat apakah perkara yang perlu dititik beratkan ataupun apakah perkara yang perlu diambil peduli mengenai kepentingan rakyat, khusus kepada negeri Sabah ini. Jadi di dalam Hari Malaysia ini, saya ingin katakan secara peribadi saya, yang mana perkara kesamarataan itu sepatutnya adalah suatu perkara yang perlu difikirkan dengan lebih baik. Maksud saya adalah perkara kesamarataan di antara negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak itu perlu dinilai semula, ataupun yang perlu diteliti semula apakah iaitu kebersamaan ataupun kesamarataan itu bersesuaian untuk rakyat di negeri Sabah dan juga Sarawak, yang mana negeri Sarawak dan Sabah ini adalah merupakan negeri terbesar di negara Malaysia, yang semestinya memerlukan pembangunan, memerlukan infrastruktur, memerlukan pendidikan yang lebih jitu untuk anak jati Sabah dan juga Sarawak, untuk terus maju dan mara ke hadapan seiring dengan keadaan semasa waktu dan ketika ini. Di samping kita tidak mengetepikan hak-hak yang lainnya,
Bersempena pilihan raya negeri Sabah juga, kami rakyat biasa ini berharap sangat-sangat kepada anda yang akan diangkat menjadi wakil rakyat di tempat masing-masing untuk menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang wakil rakyat. Sebagai seorang wakil rakyat, kami sebagai rakyat biasa sudah menjalankan tanggungjawab kami dengan sebaik mungkin untuk mengundi anda dan mengangkat anda sebagai wakil rakyat, kerana kepercayaan yang diberikan kepada rakyat kepada anda itulah yang sangat mahal harganya. Jangan hanya kita mampu untuk berjanji manis dan sebagainya tetapi kita tidak mampu menjalankan tanggungjawab. Seandainya kita tidak mampu untuk menjalankan tanggungjawab, lebih baik kita undurkan diri kita untuk menjadi wakil rakyat. Kalaulah kita sebagai wakil rakyat tidak mampu menjalankan tanggungjawab ataupun tidak mahu mendengar rintihan keluhan rakyat, apalah gunanya kami mengangkat anda sebagai wakil rakyat kalau anda tidak mampu untuk mendengar rintihan dan keluhan rakyat yang memerlukan perhatian dan bantuan ketika itu. Jadi kita juga sebagai rakyat biasa, kita ayulah bersama-sama kita jalankan tanggungjawab kita untuk mengundi bersama-sama, terutama sekali pada anak-anak muda di negeri Sabah ini. Ayuh kita bangkit semula untuk menilai, untuk kita kembali, untuk kita melihat siapakah wakil rakyat yang lebih layak untuk kita pilih demi masa hadapan negeri Sabah kita ini. Nahwa, ini sajalah yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Tidaklah banyak yang saya boleh kongsikan, tetapi diharapkan dengan apa yang kita kongsikan bersama pada video kali ini memberikan satu input yang berguna kepada kita semua. Dan untuk mendapatkan cerita-cerita Sabah yang lebih menarik, jangan lupa ikuti video saya yang seterusnya lagi. Akhir kata saya ingin ucapkan selamat Hari Malaysia dan juga selamat mengundi kepada rakyat di negeri Sabah. Ayuh Sabah bangkit. I give you my heart.